Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada anda semua. Okey. Okey, jadi hari ni live kita akan bincangkan satu tajuk yang boleh dikatakan tengah macam hangat lah untuk hari ni. Sebabnya hari ni kita punya kes COVID kita paling tinggi, iaitu 11,079 orang. Okey. Ini boleh jadi daripada beberapa sebab lah. Mungkin sebab daripada mass testing, sebab kilang dan sebagainya. Tapi apa peranan kita sebagai masyarakat untuk kita jaga diri kita dan kita jaga keluarga kita di sekeliling kita. Okey, jadi tajuk kita hari ini kita akan bincangkan tentang COVID ni sendiri. Tapi macam mana kita kalau kat rumah kita tak ada orang nak pantau kita kan, kita ada doktor kat rumah. Tapi macam mana kita nak pantau diri kita sendiri? Okey, jadi hari ni saya akan sharekan sikit pasal COVID dan beberapa exercise yang anda boleh buat kat rumah kalau anda ada rasa simptom-simptom COVID. Okey, jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya Sarah. Dan ni fisio Megat. Okey. So, okey. Sebenarnya ramai orang tahu dah COVID ni apa. COVID ni adalah coronavirus, which is satu virus yang baru dan virus ni dia mutate daripada satu generasi ke satu generasi. Okay, sampai sekarang dia masih lagi mutasi. Okey. Tapi adanya virus ni memberi beberapa simptom kat kita. Macam mana kita nak tahu kita dah terkesan ataupun dah affected dengan virus ni, macam mana kita nak tahu kita dah kena jangkitan. Okey. Jadi dia punya simptom sangat general. Macam kita tak tahu apa yang kita akan ada sakit ni. Okey, yang pertama kita akan rasa demam, rasa selesema, batuk, hilang dia rasa, tak selera makan, ada orang cerit-birit. Okey, tapi dalam banyak-banyak simptom ni takkan semua orang akan dapat simptom yang sama. Mungkin ada orang tu cuma sakit kepala je, tapi dia tak demam, tak batuk, tak selesema. Ada orang memang tak ada simptom pun, tapi bila dia buat test dia positif. Kalau ikutkan daripada kajian yang terbaru dibuat pada bulan Januari 2021, 1 daripada 3 orang adalah positif COVID tapi tanpa simptom. Maksudnya dia tak tahu apa dia ada COVID sebab dia tak ada simptom pun. Dan orang yang tak ada simptom ni, kalau kita buat test dekat orang tu, ikutkan purata 75% daripada orang-orang yang tiada simptom ni adalah positif COVID sebenarnya. Jadi penting untuk kita jaga diri kita kat rumah. Okey. So salah satu efek COVID ni kat kita, kat manusia, biasanya COVID ni dia akan attack ataupun dia akan serang dekat paru-paru kita. Kita akan rasa susah untuk bernafas. Ini yang paling vital lah, yang paling bahaya sebenarnya. Sebabnya dengan bernafas tu lah kita dapat sumber oksigen, dapat kembangkan paru-paru. Jadi bila kita tak hilang nikmat yang macam tu, yang akan menyebabkan kita rasa sakit. Itu yang menyebabkan bila kita ada satu tahap yang teruk, kita kena intubate ataupun kena masukkan pipe oksigen dekat kita punya kerongkong ataupun kita punya tekak. Alright. Jadi hari ni Physio Megat akan ajar anda beberapa exercise untuk betulkan balik ataupun melancarkan balik pernafasan tu jika anda ada beberapa simptom ni, seperti sesak nafas ataupun batuk yang ada kahak ataupun tak ada kahak, sakit dada. Jadi kalau anda ada simptom-simptom yang macam tu, anda boleh cuba exercise ni untuk kurangkan rasa simptom tu. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih terapis Sarah. Saya terapis Megat.
macam anda tahu. Okay, so saya akan ajarkan senaman untuk yang ada masalah COVID ni, sebab sebenarnya dia punya simptom pun agak macam teruk jugalah bagi kita, sebabnya kita cepat penat semua tu. Lepas tu SOB, check of breath, macam kita punya nafas pun macam susah nafas. So senaman ni kita boleh membantukan diri kita untuk nak bagi macam normal, nak bagi tak nak kita nafas berulang-ulang banyak kali. Sebab kalau kita sesak nafas, itu membahayakan kepada kita, takut kita boleh jadikan kepada pengsan, boleh dipitam. So lagi susah nanti, susah nak angkat. Lagi-lagi kalau badan berat ke semua tu kan, susah sikit nak angkat, jenuh nak angkat mat. Okay, so Mak Dan, Waalaikumsalam. Ni kan pelakon tu kau. Okay, so senaman untuk breathing exercise ni kita boleh buat untuk pesakit COVID yang ada simptom tu, ataupun selepas dia dah discharge dari hospital. Contoh dia dah keluar dari hospital, dia negatif untuk COVID tapi dia still rasa macam penat semua tu. So anda semua bolehlah praktikkan senaman ni kat rumah. Okay, so saya ajar senaman first dulu. Senaman first ni kita panggil deep breathing exercise. Mudah je nafas, pernafasan senaman ini. So first anda kena tarik nafas lepas nafas je. Okay, so tarik nafas kat hidung. Make sure tarik nafas kat hidung. Kalau boleh duduk bagi leher semua relax. Kalau tak relax, tak boleh tarik nafas. So kena relax je, beri tegak. And then tarik nafas kat hidung, and then lepas kat mulut. Kalau boleh tarik nafas yang dalam lah. Nafas, then lepas ke mulut. Hidung and then mulut. Kena buat dalam 5 ke 8 kali. Boleh juga buat time baring boleh, time duduk pun boleh. Time baring, contoh anda baring, kita baring, contoh ada orang baring sini. So kita imaginekan kaki dia tu kena lipat, kena macam tu. So dia baring macam biasa je, dia nafas macam biasa lah. Nak bagi lipat ni sebab kita bagi mudahkan pernafasan kita punya lancar. Okay, so first tu deep breathing exercise. Second, diaphragmatic exercise, iaitu kita target kepada kita punya dada dengan perut. So ni senaman ni pun senang je. So kena duduk ataupun baring boleh. So saya ajarkan duduk. Okay, duduk macam ni. Deep breathing diaphragmatic exercise ni, satu tangan dekat dada, satu tangan dekat perut. Gitu. Kalau tak kat perut pun boleh. Okay, time senaman ni anda kena tarik nafas sambil perut anda bloating, kena kembung ke depan. Nafas kat hidung juga, perut ke depan. Lepas perut ni kempeh balik. Contoh tarik nafas kat hidung, rasa perut besar ke depan, and then lepas. Lepas anda akan kempeh perut tu. Okay, yang senaman tu juga untuk kita kuatkan lung lah, untuk kita punya paru-paru. Okay, second senaman. Third senaman pula kita panggil thoracic expansion exercise. Okay, senaman ni macam kita menggeliat tapi bukan menggeliat. Senaman ni kita tarik nafas sambil kita buat pergerakan. Okay, contoh terapi saraf buat sikit. Okay, sekarang ni kita buat TEE, thoracic expansion exercise. Kita sama juga tarik nafas kat hidung, lepas ke mulut. Okay, tarik nafas, okay, tangan kena angkat. Gitu, macam menggeliat tapi tak menggeliat. Okay, lepas kita turun sambil keluar ke mulut. Okay, lagi sekali, nafas. And then lepas. Okay, senaman ni kita nak bagi kita punya ruang dekat anggota depan, dekat chest ni, nak bagi nak buka balik. Sebabkan COVID ni juga kita jadi inflammation, jadi keradangan dekat area paru. So benda tu juga punca kita penat, rasa lelah semua tu. So when kita buat senaman macam ni, dia bagi longgarkan kat area chest tu. Okay, so dah 3 senaman. 4 senaman, 1 lagi senaman panggil pursed lip breathing. So senaman ni dia kena pakai mulut banyak, pakai lidah kot. Okay, so sama juga tarik nafas kat hidung, tarik nafas dalam 3-4 saat, hanya lepas sampai habis. Kalau lepas mulut ni kita kena letak antara lidah, tak tisu pun boleh. Masa kita tiup lilin, gitu. So macam gini kan, so kita tarik nafas kan, and then lepas saya pakai mask tu tak nampak. So kalau kita lepaskan nafas ni, nak lepaskan breathing kita ni, lepas make sure tisu ni dia bergerak gitu. Gitu. Macam kita terbangkan je lah. Tu mana tu senaman pursed lip breathing. Boleh juga buat dalam 5 ke 8 kali. Okay, so 4 senaman ni anda semua boleh buat selalu. Tapi dalam sekali buat tu dalam 5 ke 8 kali je. Tak lebih, sebab takut kita jadi overventilate, iaitu oksigen kita banyak masuk ke paru. So lagi takut, lagi penat lah.
So bolehlah buat kita pada patient COVID before, tengah COVID ataupun after. Alright. Okay, so itu senaman saja yang saya share. Ada lagi Sarah nak tahu apa-apa? Okey, satu lagi, kalau macam anda ada rasa sesak nafas ataupun semput kan, semput maksud macam macam tu kan, maksudnya dia bernafas tu laju. Ada satu lagi position yang anda boleh buat, iaitu kita panggil relaxation position. Okey, relaxation position ni, bantal satu. Okay. So, relaxation position ni, okay, anda boleh gunakan bantal ataupun kalau ada meja kecil dekat rumah, boleh tak meja kecil kat depan ni. Okay, kemudian peluk bantal ni macam ni dan menyandar ke depan. Sambil tu bernafas. Macam tu. Bila anda dalam posisi macam ni, yang akan bantu untuk saluran pernafasan tu terbuka. Jadi lebih senang untuk bernafas. Okay, biasanya untuk orang yang ada asma ke, orang yang sesak nafas ke kan. Kalau buat posisi macam ni, dia membantu untuk melancarkan balik pernafasan tu. Okay. So ini kira macam kalau emergency lah, kalau macam dah penat sangat kan, anda penat sangat bernafas kan. Ke depan kan, lepas tu bernafas ikut hidung, hembus ikut mulut, bernafas ikut hidung, hembus ikut mulut. Dan ratio pernafasan kita yang sebenarnya adalah kita bernafas, ratio dia adalah 1-2. Maksudnya bernafas 1, hembus 2. Contoh kita bernafas 2 saat, kita hembus kena 4 saat. Macam tu. Maksudnya kita bernafas pendek, hembusnya kena panjang. Itulah cara pernafasan yang betul lah. Okey, jadi nak tambah apa lagi tak? Bagat? Tadi okey. Jadi itu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan ke? Okey. Kalau anda ada apa-apa soalan, nanti anda boleh message ataupun komen saja di bawah. Nanti kami akan jawab. Okey. Terima kasih untuk meluangkan masa pada petang ini. So sebelum kita akhiri live kita pada petang ini, saya harap kita semua boleh jaga diri kita, boleh jaga family kita, jaga diri sendiri kan. Supaya waktu macam ni dah tak ada orang nak jaga kita, kita je jaga kita. Okay. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.